Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syafani Nabila binti Abdul Razak dari program A59 Pendidikan Jasmani dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini saya akan mewawancara seorang guru yang sangat berpengalaman, iaitu Encik Abdul Razak bin Mahmud yang merupakan guru di Kolej Vocational Ipoh, dan beliau telah berkhidmat sebagai seorang guru selama 30 tahun dan 6 bulan. Jadi, apa khabar cikgu pada hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih saudari Nur Syafani Nabila. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama saya untuk diwawancara oleh saya. Tujuan saya ingin melakukan wawancara ini kepada cikgu adalah saya ingin menyelesaikan tugasan saya, iaitu dalam subjek KPG 3013, iaitu Insan Guru Profesional, dan dalam masa yang sama kita dapat menambah ilmu pengetahuan yang baharu, serta video ini boleh dijadikan inspirasi kepada bakal-bakal guru di luar sana untuk mereka sentiasa berusaha menjadi seorang guru yang berjaya dan profesional suatu hari nanti. Jadi, adakah cikgu sudah bersedia untuk ditemu ramah oleh saya? InsyaAllah. Okay. Tanpa kita membuang masa, mari kita mulakan sesi wawancara kita. Jadi cikgu, setelah apa yang diberitahu tadi, cikgu telah berkhidmat menjadi seorang guru selama 30 tahun. Ya, betul. Jadi, boleh tak cikgu ceritakan lagi tentang latar belakang cikgu sebagai seorang guru, ataupun adakah adik-beradik cikgu lain sebagai seorang guru juga, ataupun cikgu sendiri yang minat untuk jadi seorang guru? Boleh tak cikgu ceritakan selanjutnya? Baik, terima kasih saudari Nur Syafani Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Haji Abdul Razak bin Mahmud dan saya berasal dari Muar Johor, ya. Saya mempunyai seorang isteri dan 7 orang anak, iaitu 2 lelaki dan 5 perempuan, ya. Pelibatan saya dalam bidang guru ni, saya mula memasuki Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur pada tahun 1990, ya. Maksudnya itu dalam bidang teknikal lah, dalam bidang kemahiran. Kemudian pertama sekali posting saya yang pertama ialah di Sekolah Menengah Vocasional Juasih Kuala Pilah, ya. Dalam bidang pemesanan, dan masa itu dipanggil amalan bengkel mesin, ya. Di situ saya mengajar pelajar-pelajar dalam bidang pemesanan, iaitu pelajar-pelajar vocasional dan pelajar-pelajar SKM. Kemudian pada tahun 1995 saya bertukar ke Sekolah Menengah Teknik Seri Iskandar, di Bota Perak, ya. Dan di situ saya teruskan juga mengajar dalam bidang pemesanan, dalam bidang amalan bengkel mesin, ya. Kemudian pada tahun 2007 saya telah memohon untuk jadi seorang guru cemerlang dalam bidang lukisan geometri dan mesin, ya. Dan alhamdulillah saya telah diterima sebagai guru cemerlang. Dan option saya juga masa pada itu ialah lukisan geometri dan mesin, iaitu dalam bidang lukisan kejuruteraan. Dan saya mengajarlah pelajar-pelajar teknik dalam bidang lukisan kejuruteraan sebagai guru cemerlang. Kemudian pada tahun 2010 saya telah ditukarkan ke Sekolah Menengah Teknik Ipoh Siaran Brush, ya. Dan mengajar pelajar-pelajar ajaran mekanikal dalam bidang kejuruteraan, lukisan kejuruteraan, ya. Kemudian pada tahun 2014 Sekolah Menengah Teknik Siaran Brush Ipoh telah bertukar menjadi Kolej Vocational Ipoh, ya. Kolej Vocational Ipoh, dan saya pun telah mengambil option dalam bidang mekanikal dan mengajar pula dalam bidang khusus penyujukan dan penyamanan udara, ya. Sehinggalah masa saya mengajar pelajar-pelajar Kolej Vocational Ipoh yang mengambil jurusan itu selama 4 tahun 6 bulan, ya. 4 tahun 6 bulan. Maknanya pelajar-pelajar daripada pelajar tingkat 3 mereka akan masuk ke Kolej Vocational. Dia akan belajar selama 2 tahun dan mengambil CJ Vocational Malaysia. Dan apabila lulus mengikut syarat-syarat dia dan dengan poin yang ditetapkan, kan mereka akan terus dengan kursus diploma selama lagi 2 tahun 6 bulan, ya. 6 bulan yang kemudian tu ialah mereka akan menjadi latihan praktikal
electronic industri di luar. Dan saya sehinggalah sekarang saya mengajar di Kolej Vocasional Ipoh dalam bidang khusus penjurukan penyamaran udara sehinggalah ke hari ini. Begitulah sedikit kenal latar belakang saya. Nampak gaya cikgu masih bersemangat dalam mengajar murid-murid di sekolah. Ya, saya bersemangat. Saya bersemangat masih sebab saya nak mendidik. Kalau niat saya, hasrat saya nak mendidik pelajar-pelajar ni, kan, supaya mereka betul-betul mendapat ilmu apa yang telah kita manfaatkan untuk pelajar-pelajar, supaya mereka berjaya apabila keluar daripada sekolah atau bila kolej vocasional nanti. Okey, jadi berdasarkan apa yang telah cikgu terangkan tadi, apa yang boleh tak cikgu kongsikan apa yang membuatkan cikgu ingin menjadi seorang guru dan ingin mengajar murid-murid di luar sana? Okey, bagus, satu soalan yang bagus. Pada mulanya saya berminat nak menjadi seorang guru ialah apabila saya belajar di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang pada tahun 1985. Di mana di Politeknik saya belajar dalam bidang pemesanan. Saya belajar banyak jenis-jenis mesin masa tu. Mesin pelarik, mesin pengisar, mesin pembentuk, mesin pencana, mesin peraut, banyak. Di situ saya tengok pesara-pesara dalam bidang politeknik itu, dia mengajar dan begitu tekun. Saya minat menggunakan mesin-mesin tu. Apabila saya habis belajar di politeknik tu, saya cuba nak menjadi seorang guru teknikal, guru dalam bidang teknikal, dalam bidang kemahiran. Dan apabila tiba-tiba saya diterima masuk sebagai seorang guru pada tahun 1090 tadi lah. Di situ bermulalah saya menjadi seorang guru. Itulah puncanya saya berminat menjadi seorang guru, kerana saya berminat dalam bidang-bidang mesin. Dan kalau saya nak mengajar pelajar-pelajar ni supaya mereka minat dalam bidang-bidang mesin ni, terutama dalam bidang teknologi mesin ni, kan, kita tahu sekarang bidang-bidang teknologi begitu berkembang dalam negara kita. Itulah puncanya saya berminat untuk menjadi seorang guru. Nampak gayanya bidang yang cikgu mengajar ni agak susah dan tidak semua murid suka. Kan? Ya, betul. Bidang kemahiran ni kalau kita nak ikutkan memang ada juga pelajar yang suka, kan, bidang kemahiran. Kita boleh kita kategorikan ada pelajar yang minat dalam kadang bidang sains, kan, dalam bidang IT, dalam bidang teknikal, kan. Jadi saya mengajar, saya lebih tumpukan pada pelajar-pelajar yang berminat dalam bidang kemahiran, terutamanya bidang-bidang yang menggunakan mesin-mesin yang saya sebutkan tadi lah, ya. Okay. Jadi dari segi apa yang cikgu ceritakan, bidang yang cikgu mengajar ni sebenarnya memberi kelebihan yang banyak kepada pelajar-pelajar di luar sana, kerana apabila mereka sedang mengalami kerosakan mesin ataupun di rumah-rumah mereka boleh membaikinya dengan sendiri. Betul ke cikgu? Ya, secara tak langsung bila mereka belajar dalam bidang pemesanan lah, mesin-mesin, mereka telah terlibat dalam kerja-kerja pembaik pulih. Contoh membaik pulih mesin-mesin ataupun benda-benda yang melibatkan mekanikal, kan. Jadi sekurang-kurangnya mereka ada kemahiran di situ. Jadi kemahiran tu yang penting bagi saya, kan. Kemahiran tu yang penting. Mereka akan gunakan kemahiran tu untuk peringkat lebih tinggi, lebih jauh lagi, sehingga mereka boleh gunakan dalam bidang pekerjaan, kan, sebagai seorang technician, sebagai seorang pekerja mahir. Walhal kalau mereka sambung lagi ke pekerjaan, mereka boleh jadi seorang engineer, kan? Engineer yang berjaya untuk negara kita satu hari, insyaAllah. Begitu jelas penjelasan daripada cikgu. Cikgu ingin mengajar pelajar-pelajar di luar sana menjadi seorang mekanikal yang berjaya satu hari nanti, dan mereka boleh mengaplikasikan teknik-teknik yang telah mereka pelajari di dalam dunia realiti mereka nanti. Okey, untuk soalan seterusnya nanti cikgu rasa apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum dia masuk dalam alam perguruan? Baik, pada pandangan saya lah, sebelum kita nak masuk dalam bidang perguruan ni, seseorang itu mestilah mempunyai minat. Yang pertama, seorang itu mesti minat untuk mengajar. Di situ saya nampak minat untuk mengajar. Dan kita akan mengajar pelajar-pelajar, tak kira pelajar-pelajar di tahap mana mereka, kan. Kita akan dapat pelajar-pelajar yang berada dalam tahap yang rendah, sederhana atau tinggi, kan. Jadi kita kena bersedia untuk mengajar pelajar-pelajar tersebut. Yang keduanya, kita mestilah berani bercakap. Kita berani menyampaikan ilmu, kan? Kerana kita berhadapan dengan pelajar-pelajar, kita kena cakap dengan yakin, dengan tegas, dan kita kena cakap dengan semangat. Yang itu
untuk jadi seorang guru, saya nampak seorang guru tu mesti berminat untuk bercakap, mesti berminat untuk memberi ilmu pengetahuan, kan, berhadapan dengan pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar, dalam tak kira pelajar-pelajar tu walaupun pelajar-pelajar tu dia lemah, ataupun pelajar-pelajar tu yang orang kata ingin belajar, tapi kita mesti pandai, guru tu mesti pandai mengambil tahu mana pelajar yang lemah, mana pelajar yang sederhana, pelajar yang orang kata yang lebih tinggi sikit, dan dari situlah kita boleh menilai pelajar-pelajar tersebut. Itu kemahiran yang saya nampak sebelum jadi seorang guru. Kita kena mesti pandai bercakap dan pandai mengajar, minat untuk mengajar. Di situ yang saya nampak, itu yang daripada main utamalah, perkara asas yang perlu ada bagi seorang guru sebelum mereka masuk bidang perguruan. Saya setuju dengan apa yang cikgu terangkan. Ya, seperti apa yang kita tahu, segala apa yang kita ingin buat, kita mesti mulakan dengan minat. Betul tak cikgu? Betul. Kalau tanpa minat ada dalam diri tu, semua benda tak akan mau jalan dan semua benda tak akan jadi. Ya, betul. Jadi berdasarkan apa yang telah cikgu sampaikan tadi, kebanyakan sekarang ni pun telah ramai pelajar yang menjadi guru, tetapi namun mereka sering gagal ketika mereka dalam perjalanan hendak menjadi guru tu. Jadi apakah sifat kepribadian yang perlu ada pada diri mereka untuk terus berusaha dan menjadi seorang guru yang berjaya? Okey, baik, itu satu soalan yang bagus je. Okey, untuk menjadi seorang guru yang berjaya, bagi saya lah, yang pertama kita kena pasang niat. Apabila kita mula saja menjadi seorang guru, kita kena pasang niat. Niat kita ni adalah niat untuk menjadi seorang guru, untuk mendidik anak bangsa, kan, mendidik anak bangsa supaya segala usaha kita, kan, segala usaha penak lelah kita nanti akan semoga diberkati, dirahmati oleh Allah. Dan jangan lupa, kan, jangan lupa, itu kita ingat, kejayaan kita ni adalah satu amanah dari Tuhan, kan. Bila kita dapat kerja dan tikar sebagai guru, amanah kita ialah untuk mendidik anak bangsa, kan. Jadi pandangan saya kepada cikgu-cikgu semua, yang pertama saya pasang niat, kan, dan ingatlah ini satu ibadah. Bila ibadah, kita buat kerja dengan bersungguh-sungguh, kan, dengan sepenuh semangat, dengan niat kita untuk mendidik anak bangsa, memberi ilmu pada mereka, supaya ilmu itu akan digunakan oleh mereka apabila mereka keluar daripada bidang sekolah, di bidang kolej, ataupun di mana di bidang universiti sekalipun, mereka boleh gunakan ilmu itu sehinggalah ke akhir hayat mereka sekalipun mereka boleh gunakan. Betul. Saya setuju dengan cikgu, sebab kalau kita dapat lihat pada masa kini, kebanyakan pelajar sekarang mereka hanya mempelajari sesuatu pendidikan tu hanya kerana terpaksa. Betul cikgu, hanya kerana terpaksa, hanya kerana dipaksa oleh ibu bapa, hanya kerana ingin menunjuk-nunjuk. Jadi apabila mereka tidak melakukan sesuatu perkara itu dengan ikhlas, mereka akan mudah gagal dalam satu perjalanan yang mereka cuba capaikan. Okey, Pak, saya faham sekarang ni. Okey, kita akan ke soalan yang seterusnya. Okey, sebagai seorang cikgu yang sudah berpengalaman, cikgu rasa apakah sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baikkan lagi kepribadian seorang cikgu yang unggul? Okey, untuk menjadi seorang guru yang unggul, yang pertama saya kata, yang pertama kita pasang niat lah. Niat kita, kerana niat kita sebagai seorang guru, niat kita mendidik anak bangsa. Dan menjadi seorang yang unggul, kita mesti jangan cepat putus asa. Jangan cepat mengalah, kan. Kita teruskan mengajar walaupun pelajar-pelajar tu lemah, dan kita jangan putus asa, kan. Teruskan mengajar walhal berapa peratus mereka dapat tu, itulah yang mereka boleh bawa ke tahap masa depan nanti, kan. Jadi kalau nak pelajar-pelajar untuk menjadi cikgu yang unggul, jangan putus asa, teruskan semangat. Jangan anggap ini sebagai untuk mendapatkan segaji, tidak. Jadi anggaplah sebagai pelajar-pelajar tu sebagai anak-anak kita, kan. Anak-anak kita didik mereka sebaik mungkin, kan. Mereka didik sebaik mungkin, kan. Jangan kita cepat mengalah. Kalau pelajar tidak berjaya, jangan cepat mengalah. Kita bimbing dia lagi, teruskan bimbing dia. Teruskan kita memberi bimbingan kepada mereka. Mungkin satu hari dengan usaha kita itu, dengan pertolongan Allah, dan pelajar itu akan, insya-Allah akan boleh terima apa ilmu yang kita ajar tu. Walaupun mungkin pelajar tu tak boleh terima dalam mungkin 100%. Wahala kalau mereka pelajar tu dapat terima dalam 10%, 20% pun, itu dah usaha kita. Itu dah usaha kita seorang guru. Kalau macam mana cara guru, jangan kita abaikan pelajar-pelajar yang lemah tu, kan.
Jadi untuk berjaya yang unggul, kita tak boleh bezakan pelajar. Kita tak boleh pelajar yang pandai, pelajar yang lemah. Jangan kita bezakan. Jangan kita pandang lemah rendah pada pelajar rendah. Tapi kita kena bagi pelajar yang pandai, kita beri lagi pengkayaan pada mereka. Okey, pelajar yang lemah kita bagi mereka pengukuhan lagi, kan? Mereka bimbing lagi sehingga mereka, walaupun sehingga berapa persen pun ilmu yang dia orang dapat tu, itulah usaha kita, kan? Itulah yang akan mereka bawa, sebab mereka, umur mereka akan meningkat, kan? Meningkat, dan ilmu itulah akan dibawa oleh mereka apabila mereka besar nanti, insya-Allah. Semoga ilmu-ilmu tu akan menjadi satu pahala bagi cikgu-cikgu yang mengajar, supaya ianya akan terus berlarutan dan pemancangan sampai hingga ke akhir hayat, insya-Allah. Betul, jadi kunci untuk menjadi seorang guru yang unggul tu adalah sabar. Betul tak cikgu? Sabar dan juga jangan putus asa. Betul. Mana jangan putus asa tu, kita kena banyakkan sabar, kan? Sabar, jangan putus asa. Jangan putus asa dan banyakkan sabar dan teruskan memberi ilmu kepada anak-anak murid, kan? Kepada anak murid yang lemah. Memang kita tak nafikan, ada di kalangan anak murid kita, anak pelajar-pelajar kita, ada yang pandai sikit, ada yang sederhana, ada yang lemah, kan? Tuhan jadikan mereka tak sama, kan? Akal fikiran mereka tak sama. Jadi itulah tugas seorang guru tu lah, bagaimana nak memberi ilmu yang sebaik mungkin kepada mereka, kan? Pada mereka yang lemah tu, jangan kita tinggalkan pelajar yang lemah tu, kan? Nanti kita akan guru akan bersoal, kenapa guru tidak membagi ilmu, pendakwi pelajaran yang sama rata dengan pelajar-pelajar ni, kan? Jadi seorang guru kena pandai mengagihkan, memandai memberi ilmu yang manfaat kepada pelajar, supaya pelajar-pelajar yang lemah tu tidak tercicir, kan? Tidak tercicir, walaupun pelajar tu hanya menerima 10%, 20% sekali pun tak apa, asalkan mereka dapat juga terima sedikit ilmu daripada apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi berdasarkan apa yang telah cikgu sampaikan, cikgu telah memberitahu tadi terdapat ada beberapa kategori pelajar, iaitu ada certain pelajar tu yang pandai, yang sederhana dan yang lemah. Jadi macam mana, berdasarkan pengalaman cikgu yang telah menjadi guru selama 30 tahun 6 bulan, bagaimana cikgu mengatasi pelajar-pelajar yang lemah dalam pembelajaran ni, dan macam mana cara cikgu mendidik mereka sehinggalah mereka berjaya mencapai keputusan yang cemerlang, dan macam mana cikgu cikgu teruskan bersabar dengan dalam mengajar diri mereka. Jadi boleh cikgu terangkan? Okey, tu soalan kebat tu. Okey, daripada pengalaman saya lah, pengalaman saya menghadapi berbagai pelajar, kerana pelajar, kan? Ada pelajar yang nakal, ada pelajar yang baik, kan? Ada pelajar yang ialah suka tidur dalam kelas, kan? Ada pelajar yang kadang tidak hormat cikgu, kan? Itu yang penting, yang saya cakap tadi, yang penting sekali lah seorang guru ialah kena dalam semangat, dalam hati kena jangan putus asa, banyak sabar, niatkan aku ingin mendidik anak bangsa ni, kan? Tugas aku, amanah aku dia telah berikan pada aku lah untuk mendidik mereka. Sebenarnya dalam kelas kita boleh dinilai, nampak pelajar-pelajar tu, sama ada pelajar tu jenis yang pandai, pelajar sederhana dan pelajar lemah, kan? Kita nampak, saya boleh nampak di situ apabila kita memberikan mereka ujian-ujian ataupun kuis, kan? Ataupun soalan mengadakan peperiksaan, kita boleh nampak, kan? Di segi penilaian dia orang tu, kita boleh nampak apa keputusan dia orang dapat, kan? Bagaimana respon dia orang dalam kelas apabila cikgu mengajar, apabila PDP dijalankan. Jadi di situ kita boleh nampak. Jadi cikgu mana yang pelajar-pelajar yang lemah tu, kita boleh bahagikan mereka. Kita boleh bahagikan mereka kepada mana pelajar yang lemah. Kita panggil dia, kan? Kita tanya apa masalah dia. Mungkin dia ada masalah keluarga, masalah kewangan, tak cukup tidur, apa semua, kan? Kita kena tanya dia. Kemudian kita bantu dia. Kita bagi dia apa kelemahan dia. Contoh dalam saya mengajar dalam bidang teknikal, kan? Dalam bidang teknikal, apa kelemahan dia? Mungkin dia dari segi bidang teori dia tetap berminat, tapi dia bidang segi kemahiran, dia segi amali dia minat. Yalah, jadi kita tanya dia. Jadi di situ kita kena pandai pelbagaikan macam mana kita nak tahu apa kelemahan-kelemahan dia, kan? Kelemahan dia,
Dan juga di samping itu kita bantulah dia kan, bantu dia, bagi dia banyak latihan ni kan, bagi dia banyak latihan, beri kita tumpu, kalau boleh pelajar yang lemah kita berikan sikit tumpuan pada mereka kan. Mungkin atau pelajar yang pandai nanti boleh mengajar atau menjadi mentor kepada yang lemah tu kan. Itu konsep saya buat. Jadi bila pelajar yang jadi pandai dia akan jadi mentor, secara tak langsung hubungan mereka dalam kelas tu bertambah akrab. Bertambah akrab, bertambah baik kan. Jadi mereka tidak disingkirkan oleh pelajar yang pandai saja. Pelajar pandai mengajar pelajar yang lemah kan. Jadi mereka saling bekerjasama, tunjuk mengajar antara kan, tunjuk menunjuk. Di situ kita nampak hubungan yang baik antara pelajar-pelajar kan. Di situlah mungkin di situ pelajar yang lemah tu dia akan berubah. Dia akan berkata diri mereka situ dihargai kan oleh guru dan juga rakan-rakan yang lain. Begitulah pandangan daripada saya. Cikgu kena bijak dalam menilai betul-betul bijak dan kreatif untuk mengatasi masalah yang berlaku pada budak ni. Okey, bagus. Saya amat jelas penjelasan daripada cikgu. Jadi tadi kita sudah tanya kepribadian yang perlu ada pada diri seorang cikgu untuk menjadi seorang cikgu yang berjaya. Sekarang ni saya ingin tanya pula, apakah sifat ataupun ciri yang tidak perlu ada dalam seorang guru, yang tidak baik yang perlu ada dalam seorang guru? Apabila kita menjadi seorang guru, kalau boleh kita elakkanlah sifat-sifat yang tidak baik kan. Sebagai contoh, guru tu suka ponteng, tidak masuk kelas kan, mengabaikan kelas, dan mengajar sambil lewa, kemudian mengambil curi masa. Contoh satu jadual, satu masa tu 35 minit atau 40 minit. Cikgu pun datang 10 minit baru sampai, kan, baru sampai. Jadi mereka telah di situ mungkin dah 10 minit dah masa dah terlepas macam tu. Jadi bagi saya untuk jadi seorang guru, jangan ada dalam hati sikap-sikap yang tidak baik. Kan? Ingat. Yang pertama saya cakap tadi, kita telah diamanah menjadi seorang guru dan kita telah dibayar gaji, supaya apa yang gaji kita dapat tu kan, apa juga yang kita dapat, semua ni mendapat keberkatan daripada Allah kan. Jadi itulah soalan daripada saudari Nur Safani Nabilah tadi, apakah sifat yang tidak patut ada pada guru? Itulah saya rasa seorang guru pun memang kalau boleh jangan ada sifat-sifat tersebut ya. Jangan ada sifat suka ponteng yang saya cakap tadi lah ya. Ponteng kelas ya, tak masuk kelas kan. Kemudian perwatakan peribadi, jangan kita tunjukkan sikap yang tidak baik, kata-kata yang tidak elok depan pelajar kan. Itu antara sikap-sikap yang tak baik lah untuk ciri-ciri menjadi seorang guru. Ya. Sebab apa yang kita dapat lihat sekarang ni pun bukan saja pelajar yang bermasalah, kadang-kadang guru pun juga mempunyai sifat yang tidak baik yang membuatkan pelajar mengikut sikap guru tersebut. Betul tak cikgu? Ya, betul. Apabila guru pun sudah menunjukkan kepribadian ataupun contoh yang tidak baik kepada pelajar akan mudah terikut dan mereka pun akan membuat banyak masalah seperti vandalism semua dan sebagainya. Betul tak cikgu? Betul. Jadi sebenarnya jadi seorang guru ni kita perlu tunjukkan contoh yang baik. Contoh yang baik. Jadi bila kita tunjukkan contoh yang baik, so pelajar pun akan mudah dan mereka akan membuat perkara yang baik juga seperti apa yang telah ditunjukkan oleh cikgu tadi. Ya, betul. Jadi sekarang ni kita sudah berada di pengakhir wawancara. Jadi berdasarkan apa yang telah cikgu sampaikan tadi, segala ilmu tips cikgu, apakah nasihat dan harapan cikgu kepada kami semua dan kepada pelajar-pelajar di luar sana yang bakal menjadi guru satu hari nanti? Apakah nasihat cikgu kepada kami semua untuk supaya sentiasa berusaha dan berjaya jadi seorang insan guru profesional satu hari nanti? Baik, terima kasih. Ini soalan untuk masa depan. Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Yang pertama sekali, saya nak beritahu dan nasihat kepada semua pelajar-pelajar yang terpilih menjadi guru, itu adalah pilihan Tuhan. Itu adalah telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila anda semua dah terpilih menjadi guru, pasanglah niat dengan baik ya. Yang pertama, saya syukur pada Allah kerana aku telah dipilih menjadi guru dan lepas ni aku diamanah untuk mengajar dan mendidik anak bangsa kan, dan didik anak bangsa.
Bukan semua orang boleh dilantik menjadi guru. Betul. Bukan semua orang boleh dilantik. Yang dia itu saya kata yang terpilih menjadi guru adalah pilihan daripada ketentuan daripada Allah. Jadi nasihat saya kepada bakal-bakal guru yang akan mengajar anak didik, jangan putus asa. Jangan putus asa. Didiklah anak-anak didik kita, anak-anak murid-murid, pelajar-pelajar tu sebagaimana mereka macam anak kita sendiri. Kalau mereka buat salah, tegur mereka, nasihat mereka dengan baik, kan? Mereka memang betul. Kita tak tahu ada pelajar-pelajar mempunyai masalah di segi latar belakang keluarga, kan? Dari segi kewangan, kan? Di segi banyak segi kita boleh nampak pelajar-pelajar sekarang ni, kan? Sekarang pelajar-pelajar pun telah didedahkan dengan berbagai persekitaran dengan IT sekarang yang canggih-canggih, gadget-gadget canggih, kan? Jadi pelajar sekarang begitu lebih matang, kan? Jadi bakal guru kena lebih advance daripada mereka pelajar. Bakal guru mesti mempunyai pengetahuan lebih luas, lebih ke hadapan daripada pelajar ni, kan? Sebab sekarang ni semua teknologi semua di depan jari je, kan? Di ujung jari je. Di ujung jari je semua teknologi. Jadi bakal guru kena pastikan mereka mempunyai ilmu yang cukup sebelum berhadapan dengan pelajar-pelajar yang serba kini lah zaman yang sekarang ni, pelajar-pelajar sekarang ni, dan juga saya nasihatkanlah guru-guru, jangan putus asa, teruskan mengajar, insya-Allah hasil itu nanti segala perkembangan guru dari segi usaha, masa, tenaga semua, kan, insya-Allah Allah akan balas kemudian hari nanti. Tapi tak nampak, kita tak nampak sebenarnya. Balasan kita tak nampak. Mungkin Tuhan akan balas pada anak-anak kita, anak-anak cikgu nanti. Kan? Kemudian hari kita pada anak-anak kita pun akan diajar oleh cikgu lain, orang lain, kan? Dan mungkin kita berkat usaha kita mengajar anak-anak murid, anak-anak bangsa, anak didik, kan, anak kita pun akan diajar dengan bersungguh-sungguh oleh cikgu-cikgu lain nanti, kan? Mungkin anak kita akan berjaya. Jadi pesan saya, jangan putus asa, mengajar dengan bersungguh-sungguh, jangan jangan abaikan amanah yang diberi ni, amanah yang diberi ni menjadi seorang guru ni. Kalau boleh kita terus mendidik anak. Berapa banyak anak didikan kita teruskan mendidik, mungkin ratus atau mungkin ribu kita akan didik nanti, kan? Mungkin ilmu tu akan digunakan oleh mereka apabila mereka keluar dari sekolah nanti, kan? Sebab dalam hadis pun dah sebut, antara itu ilmu yang dipenafaan, ya. Ilmu yang digunakan. Jadi itulah kelebihan untuk sang guru, kan? Ajarlah sebaik-baik mungkin, jangan putus asa, jalan belajar, mengajar dengan jujur dan ikhlas, kan? Agar segala usaha, bagaimana masa, tenaga cikgu-cikgu semua, kan, akan diberkati rahmati Allah, ya. Sehinggalah kita meninggalkan dunia nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan, ya. Betul, yang penting apa yang kita ingin lakukan perlu bermula dengan niat yang betul, betul tak cikgu? Ya, untuk menjadi seorang guru yang cemerlang dan berjaya ni bukan satu perjalanan yang mudah, ya cikgu? Ya, betul. Perlu menghadapi banyak rintangan di luar sana dengan kerana budak, dengan masalah yang dihadapi, dengan cabaran-cabaran di luar sana yang kita tak dapat dijangkakan lah. Tetapi dengan adanya teknologi sekarang, sebenarnya ia dapat membantu serba sedikit, ya, dalam sesi pengajaran guru-guru di luar sana, kerana dengan adanya teknologi sekarang ni, guru akan lebih menjadi seorang yang kreatif, ya, betul tak cikgu? Itu saya kata tadi, guru sekarang bersedia dengan teknologi ataupun ilmu yang lebih ke hadapan, kan? Supaya bila mengajar nanti, murid nanti akan mendapat ilmu-ilmu yang terkini, yang akan dia sampai oleh guru-guru, kan? Jadi satu cabaran yang saya boleh katakan tinggi juga untuk masa sekarang ni. Jadi sebab saya kata kepada guru sekarang ni, jangan putus asa, jangan cepat mengalah, kan? Kuatkan semangat, banyakkan sabar dengan kerana pelajar-pelajar. InsyaAllah usaha-usaha cikgu itu akan diberkati dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada hari ini, cikgu ada apa-apa kata akhir sebelum kita mengakhiri wawancara? Sebelum saya mengakhiri, terima kasihlah kerana sudi mewawancara saya. Walaupun dalam masa yang singkat ni mungkin ada
input atau idea-idea atau jawapan saya tak sempat nak beritahu kan, nak beritahu kan, mungkin banyak dari segi pengalaman saya kan. Yang saya nampak sekarang ni tugas guru semakin mencabar. Betul. Tugas guru makin mencabar. Jadi cubalah jalankan tugas tu dengan sebaik mungkin kan. Ingat guru ni kita mendidik insan ni, dia melibatkan perasaan. Ingat, melibatkan perasaan. Banyakkan sabar dengan kerana pelajar. Bila cikgu besok dah keluarga kan, cikgu pun ada tugas tanggungjawab untuk mendidik, menjaga anak-anak, mendidik keluarga kan, mendidik semua kami. Jadi bila pergi ke sekolah kan, kalau ada kalangan pelajar-pelajar yang banyakkan sabar, astagfirullah, banyakkan beristighfar kan, banyakkan sabar dan doakan pelajar-pelajar ni. Berkat doa guru-guru, insya-Allah. Berkat doa guru-guru, insya-Allah ujaran. Di samping itulah ibu bapa pun turut mainkan peranan kan, menjaga anak-anak, pendidikan agama pada anak-anak dan mendoakan anak-anak supaya berjaya dalam bidang pelajaran. Di samping itu tugas guru memberi ilmu kan kepada pelajar-pelajar supaya mereka berjaya di kemudian hari, berjaya untuk khidmat agama, bangsa dan negara kita yang tercinta. Sekian itu saja daripada saya. Demikianlah perkongsian yang sungguh memberi inspirasi kepada diri saya sendiri dan bakal-bakal guru di luar sana. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Nur Razak bin Mahmud kerana telah sudi meluangkan masa bersama saya, dan cikgu telah memberikan banyak tips dan pengalaman. Cikgu telah menceritakan pengalaman cikgu yang sungguh memberi inspirasi kepada bakal-bakal guru di luar sana. Jadi dengan ini tamatlah sesi wawancara kita pada hari ini. Semoga sesi wawancara ini memberi manfaat dan memberi inspirasi kepada bakal-bakal guru di luar sana supaya mereka tidak mudah putus asa dan sentiasa ingin berjaya dalam apa jua mereka lakukan sekalipun. Jadi sekian, terima kasih, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih.